Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah sama-sama kita berkumpul dan juga berhimpun dalam persidangan ini. Mudah-mudahan dengan keberkatan yang ada, insya-Allah kita dapat kongsikan ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalam persidangan ini. Saya Dr. Saiful Azri bin Mokhtar bersama dengan ahli-ahli penyelidik iaitu Dr. Irma Wani Osman, Muhammad Maziz Al-Hadi Muharram dan juga Ismail Maidin akan berkongsikan berkaitan dengan hasil kajian yang telah kami jalankan iaitu berkaitan dengan dakwah bil akhlak kontemporari, satu pendekatan dalam konsep keusahawanan Islam. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita lihat dulu berkaitan dengan pengenalan kepada tajuk kajian yang kami jalankan ya. Di mana kalau kita lihat dakwah adalah satu tuntutan yang perlu dilaksanakan oleh setiap manusia dalam segenap sudut kehidupan manusia. Implementasi dakwah tidak hanya tertumpu kepada sesuatu aspek, bahkan ia sebenarnya lebih bersifat universal. Dalam konteks dakwah terdapat aneka ataupun pelbagai bentuk medium yang dapat digunakan bagi menyebarkan risalah Islam, dan salah satunya adalah menerusi dakwah bil akhlak kontemporari. Pendekatan ini juga sangat sesuai sebenarnya untuk dilaksanakan dalam konsep keusahawanan Islam kerana ia menggambarkan peribadi seseorang usahawan itu sendiri. Untuk pengetahuan sekalian ya, kajian ini dijalankan adalah untuk bertujuan melihat dakwah bil akhlak kontemporari seseorang usahawan ini dapat memenuhi konsep keusahawanan Islam serta bentuk-bentuk akhlak yang dikehendaki oleh Islam bagi seseorang usahawan. Hasil kajian yang telah kami jalankan, kami telah menemui beberapa bentuk dakwah bil akhlak kontemporari yang sangat sesuai untuk diaplikasikan kepada seluruh usahawan sama ada Muslim ataupun non-Muslim, di mana terdapat 9 bentuk akhlak atau 9 bentuk akhlak yang perlu ada dalam setiap diri usahawan bagi memastikan kelangsungan kaedah ataupun dakwah bil akhlak ini dapat dilaksanakan dalam kehidupan orang Muslim. Okey, di sini saya akan bincangkan satu persatu berkaitan dengan kesembilan akhlak ataupun bentuk sikap yang perlu ada dalam setiap diri seseorang usahawan. Okey, yang pertama adalah jujur dan juga benar, jujur dan benar. Di mana sifat jujur dan benar ini merupakan satu sifat yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap seluruh umat Islam, khususnya dan umumnya kepada para usahawan yang ada di negara kita ya. Okey. Kemudian kalau kita lihat ya, apa yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini ya, kebanyakan daripada usahawan ataupun peniaga banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan nilai peribadi seseorang Muslim itu sendiri, di mana mereka telah melakukan penipuan dan pembohongan dalam perniagaan. Kalau kita lihat pada hari ini ya, banyak situasi yang menggambarkan seseorang usahawan itu telah melaksanakan atau telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, seperti mana ada sesetengah peniaga yang cuba mengubah tarikh luput sesuatu barang ataupun dia meletakkan barangan yang segar di sebelah atas sedangkan barangan yang lama diletakkan di sebelah bawah, kemudian mengkhabarkan kepada barangan baru sahaja diperoleh daripada pembekas sedangkan ia sudah lama dan juga sudah rosak sebahagian daripada barang tersebut. Ini sebenarnya perbuatan-perbuatan ini sebenarnya sedikit sebanyak telah menjatuhkan nilai agama Islam itu sendiri ya, di mana kita seharusnya orang Islam, umat Islam seharusnya kita melaksanakan nilai-nilai murni ini dalam kehidupan kita agar ia dijadikan contoh kepada peniaga-peniaga lain, termasuklah peniaga-peniaga yang bukan Islam. Okey, kemudian ciri ataupun bentuk dakwah bil akhlak kontemporari yang kedua adalah amanah dan juga bertanggungjawab ya, di mana amanah dan bertanggungjawab ini merupakan sifat
tunjang dalam kehidupan diri seseorang usahawan itu sendiri, di mana sifat amanah dan tanggungjawab ini kita kena lihat bahawa setiap manusia itu mempunyai nilai amanah dan juga tanggungjawab. Maknanya hendaklah kita melaksanakan segala nilai tersebut dalam keadaan yang baik. Apatah lagi kalau kita melaksanakan transaksi dalam perniagaan, kita juga hendaklah berlaku amanah dan juga tanggungjawab terhadap seluruh pelanggan yang ada yang datang ke perniagaan premis kita. Okey, kemudian sifat yang ketiga adalah sifat adil, ya. Sifat adil ini kalau kita lihat dia merupakan satu sifat yang sangat penting juga dah dalam setiap diri manusia khususnya, dan juga kepada diri usahawan, ya. Di mana adil ini kalau kita lihat mungkin dari satu sudut kita melihat adil ini seperti meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Okey, kalau kita lihat dalam nilai keusahawan itu sendiri, seseorang peniaga perlulah bersifat adil dalam menjual ataupun berniaga barangan yang sedia ada. Sebab kalau kita lihat ada dalam kalangan setengah masyarakat kita pada hari ini menunjukkan nilai keadilan itu sudah tidak lagi satu nilai yang dapat dicontohi oleh masyarakat. Jadi seharusnya peniaga ataupun usahawanan perlu menjadikan sifat adil ini sebagai satu perkara utama dalam kehidupan. Kemudian sifat yang keempat adalah ikhlas, ya. Ikhlas ini kalau kita lihat dia berkait dengan niat, ya. Kalau kita lihat ikhlas ini adalah sesuatu perbuatan ataupun sikap yang tak dapat kita nak gambarkan, melainkan dilihat kepada niat seseorang itu, ya. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, seseorang yang usahawan itu perlu menanamkan sifat niat ikhlas dia dalam melaksanakan transaksi perniagaan. Sebab kalau kita lihat ada juga setengah masyarakat kita pada hari ini, mereka berniaga hanya semata-mata untuk mendapat keuntungan semata-mata, ya, tanpa melihat kepada aspek-aspek yang lain, contoh aspek silaturahim dan sebagainya. Kalau sekiranya seseorang itu menjual barang-barangan yang telah tamat tempoh sebagai contoh, ya, dan akhirnya mereka akan dapat merosakkan hubungan tali silaturahim antara penjual dan juga pembeli, ya. Ini juga adalah salah satu sifat yang penting ataupun yang perlu kita atasi bagi memastikan keusahawanan Islam itu sendiri dijadikan sebagai contoh kepada masyarakat-masyarakat lain. Okey, seterusnya sifat yang kelima pula adalah bersabar, ya. Di mana kalau kita lihat sifat sabar ini dapat dikaitkan dengan seseorang yang mampu menanggung kesukaran tanpa gelisah dan tenang menunggu hasil walaupun lambat, serta sanggup menghadapi bebanan yang berat dengan hati yang lapang. Sebab kalau kita lihat pada hari ini, kebanyakan perniagaan ataupun kebanyakan peniaga hanya memastikan, ya, mereka nak yang dia nak apa yang dia jual cepat laku, dan tanpa melihat ataupun tanpa menanam sifat sabar yang tinggi dalam diri. Jadi kalau kita lihat sebagai seorang Muslim, kita hendaklah melaksanakan ataupun kita hendaklah menanam sifat sabar ini sedalam-dalamnya dalam hati kita, supaya apa yang kita laksanakan dalam proses transaksi jual beli itu akan dapat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabar, dan juga kalau kita lihat dalam aspek keusahawanan, hendaklah kita sentiasa melapangkan dada kita untuk menerima pilihan-pilihan daripada pelanggan, ya. Tak boleh kita memaksa pelanggan itu untuk membeli barangan kita, tetapi kalau sekiranya ada komen-komen yang diberikan oleh pelanggan, hendaklah kita terima dengan hati yang redha, ya. Baik, seterusnya sifat ataupun bentuk dakwah bil akhlak kontemporari yang keenam pula adalah menepati janji. Di mana kalau kita lihat, ya, dalam konteks menepati janji ini akan mewujudkan nilai kepercayaan tinggi antara pembeli dan juga penjual, ya. Di mana kalau sekiranya seseorang pembeli datang ke gerai kita, datang ke permis kita sebagai contoh, ya, mereka hendakkan barangan sekian-sekian pada tarikh sekian-sekian sebagai contoh, maka hendaklah kita memastikan bahawa nilai janji yang kita utarakan, yang kita lafazkan kepada mereka itu dapat ditepati. Sekiranya kalau kita hanya pandai berjanji semata-mata tetapi kita tidak kota
katakan ini akan memberikan kesan yang tidak baik kepada seseorang usahawan itu sendiri, di mana pembeli atau pelanggan pasti tidak lagi percaya dengan apa yang kita perkatakan, ya. Baik, kemudian sifat yang ketujuh pula adalah berilmu pengetahuan, ya, di mana dalam konteks berilmu pengetahuan ini seseorang usahawan itu perlu mempunyai ilmu pengetahuan ataupun dalam sudut jual beli ataupun dalam sudut perniagaan, ya, di mana kalau kita lihat dalam konteks keusahawanan ini, seseorang itu perlu mempunyai banyak strategi, ya, yang perlu dijalankan dalam perniagaan masing-masing, ya. Dan kita cuba hindarkan daripada persaingan yang tidak baik. Seperti mana kalau kita lihat sebelum ini, ya, ataupun masyarakat hari ini pun masih lagi mengamalkan budaya-budaya yang tidak baik, ya, seperti menggunakan amalan-amalan yang khurafat, ataupun menggunakan tangkal, sihir dan sebagainya untuk memastikan premisnya sentiasa dikunjungi oleh pelanggan. Jadi kalau kita lihat, ya, berilmu pengetahuan ini, kita dapat memastikan ataupun dapat menggunakan kaedah-kaedah yang sesuai untuk kita mempromosikan barangan-barangan kita agar kita dapat diterima oleh pelanggan, dan pelanggan akan sering datang ke premis kita lah untuk menjalankan ataupun untuk membeli barangan yang mereka kehendaki. Okey, kemudian yang ke-8 adalah bersyukur. Ini juga salah satu sifat ataupun kaedah ataupun akhlak yang perlu ditonjolkan oleh setiap usahawan Muslim khususnya, ya, di mana sifat bersyukur ini kalau kita lihat kemungkinan, ya, mungkin pada hari ini kita turun untuk berniaga, tak semestinya semua barangan yang kita jual akan laku pada hari ini. Kemungkinan hanya sedikit ataupun sebahagian sahaja yang laku, ya. Jadi dalam konteks ini sebagai seorang usahawanan, ya, kita perlu menanamkan sifat syukur yang sangat tinggi dalam diri kita, di mana sekiranya jualan kita hanya laku sedikit, kita juga harus bersyukur. Kemungkinan pada hari ini rezeki kita hanya setakat itu sahaja. Tetapi kita ingatlah bahawa setiap usaha yang kita lakukan itu insya-Allah akan dibalas dengan sesuatu yang lebih baik. Kemungkinan hari ini mungkin bukan hari kita ataupun bukan rezeki kita, tetapi insya-Allah pada masa akan datang rezeki itu akan datang berlipat kali ganda insya-Allah. Okey, kemudian sifat yang ke-9 pula ataupun bentuk dakwah bil akhlak kontemporari yang ke-9 pula yang terakhir adalah bersikap optimis dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah salah satu sifat, ya, yang sangat penting khususnya dalam diri seseorang pendakwah, ya, di mana sebagai seorang pendakwah, ya, yang mana terjun dalam bidang keusahawanan, kita sentiasa bersifat optimis, sentiasa berserah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita yakin dan pasti bahawa setiap apa yang kita rancang itu telah dirancang terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia hanya dapat melaksanakan yang terbaik, dan di sisi satu sudut yang lain Allah Taala akan menentukan segala-galanya. Dan kalau kita lihat juga, ya, berdasarkan kepada keusahawanan Islam itu sendiri, kalau kita tengok sebagai seorang Islam kita hendaklah sentiasa melapangkan dada kita dan menyerahkan segala urusan kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ada dalam kalangan peniaga-peniaga pada hari ini ataupun usahawan-usahawan pada hari ini, mereka sering kali meninggalkan tuntutan ataupun seruan ataupun perintah yang Allah Taala turunkan kepada setiap Muslim, ya, di mana mereka sentiasa ataupun kadang-kadang terlepas pandang, tertinggal waktu solat, kadang-kadang mereka melaksanakan urusan jual beli sehingga mereka mengabaikan nilai-nilai yang perlu diterapkan dalam diri. Ini juga akan memberikan kesan, ya, kesan kepada rezeki, kesan kepada sikap kita itu sendiri, dan ini jugalah yang perlu kita atasi untuk pada masa akan datang. Baik, itulah ke-9 dapatan kajian ataupun bentuk dakwah bil akhlak kontemporari yang perlu kita laksanakan, ya, oleh dalam setiap diri usahawan bagi memastikan segala urusan kita, segala urusan perniagaan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mendapat rahmat daripada pekerjaan atau perbuatan yang kita laksanakan. Baiklah, sidang hadirin sekalian, sebagai penutup, ya, secara kesimpulannya, dakwah bil akhlak kontemporari ini adalah sangat
rapat dengan konsep keusahawanan Islam ya. Sebagai seorang usahawan Muslim, kita seharusnya mengamalkan akhlak-akhlak yang telah diaplikasikan oleh Rasulullah SAW sebagai panduan dan juga rujukan kepada umat Islam dalam melakukan sifat-sifat terpuji dan akhlak sebenar sebagai seorang Muslim dalam konsep keusahawanan Islam. Maka nama baik Islam akan tersebar luas, seterusnya dapat memberikan contoh terbaik bagi usahawan-usahawan lain. Kemudian implementasi nilai-nilai murni dalam aktiviti keusahawan ini turut mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana setiap perkara yang kita lakukan dan kita sertai dengan niat yang murni, pasti pahala yang berlipat ganda, berlipat ganda di akhirat kelak. Oleh itu diharapkan agar setiap usahawan Muslim pada masa kini dapat menerapkan nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW ini dalam aktiviti keusahawanan, serta menjadikan baginda Rasulullah SAW sebagai sumber inspirasi agar Islam sentiasa berada di mercu kejayaan. Untuk yang terakhir, saya juga di kesempatan ini mengambil kesempatan untuk mengucapkan penghargaan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada pihak Global Academic Excellence di atas penerbitan geran penyelidikan penerbitan ini. Mudah-mudahan segala usaha baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk lemah itu datang daripada saya sendiri. Saya mohon maaf seandainya ada persoalan, insya-Allah boleh ajukan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.